Al-Muntaqim ialah nama Allah, yang mana termasuk dalam 99 Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustazah Huda Rahmat dari SMK PPP Tun Razak Jerantut Pahang. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk anak-anak pelajar tingkatan 4 dalam bidang akidah, pelajaran yang ke-9, iaitu unit yang pertama di bawah tajuk Al-Muntaqim. Jom sama dengan Ustazah. Okey, sebagaimana biasa, kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Yang pertama, diharapkan di akhir nanti pelajar dapat menyatakan maksud Al-Muntaqim. Kemudian yang kedua, dapat menyatakan dalil naqli Allah bersifat Al-Muntaqim. Yang ketiga, dapat merumuskan kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntaqim dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Mudah-mudahan insya-Allah. Pada hari ini, kita lihat yang pertama dahulu. Maksud nama Allah Al-Muntaqim. Baik. Al-Muntaqim ialah nama Allah, yang mana termasuk dalam 99 Asmaul Husna yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Jadi, dapat kita faham di sini bahawa bila kita sebut Al-Muntaqim, apa yang kita perlu ingat ialah Allah Maha Pembalas. Dan Allah akan membalas dengan menimpakan azab kepada mereka yang memang melampaui batas. Maha adilnya Allah. Ya. 3.9.2 kita akan lihat apakah dalil naqli, apa sumber rujukan kita yang menunjukkan Allah bersifat Al-Muntaqim. Dalilnya daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Di sini kalimah muntaqim yang bermaksud, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyeksa mereka. Jadi muntaqimun ini menunjukkan Allah akan membalas perbuatan-perbuatan orang yang mengingkari perintah Allah. Itu dalil yang kita dapat jadikan sebagai sumber rujukan. Seterusnya kita masuk pula kepada kefahaman. Kefahaman ataupun apa yang boleh kita ambil pengajaran, apakah bukti-bukti yang kita boleh jelaskan yang Allah bersifat Al-Muntaqim. Okey, kita lihat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan dengan seksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah akan membalas kepada mereka yang memang mengingkari perintah Allah. Seperti mana dalam poin yang pertama ini, mereka yang menolak peringatan Al-Quran. Jadi di situ balasan neraka yang telah Allah sediakan kepada mereka. Wa'alaikumsalam. Dalilnya daripada surah As-Sajadah, surah yang ke-32, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kalimah muntaqim di sini, sifat Allah Muntaqim yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, yakni ayat Al-Quran lah. Kemudian dia berpaling daripadanya, dia mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Membalas ini Maha Pembalas Allah Al-Muntaqim. Allah akan membalas kepada pendosa-pendosa, al-mujrimin, orang yang berdosa, iaitu orang yang melanggar perintah Allah, orang yang diberi peringatan tapi mereka enggan mendengar perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi itu kefahaman yang pertama. Baik. Seterusnya, kefahaman yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Iaitu peristiwa apa Ad-Dukhan ni? Peristiwa di mana kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu sehingga menjadi debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham daripada poin yang kedua ini, Allah akan menimpakan azab kepada satu-satu kaum bersebab, ada sebabnya, ada puncanya.
Dan kalau dalam peristiwa Ad-Dukhan ini, mereka menolak dakwah Nabi SAW. Jadi Allah dah sediakan azab kerana mereka mengingkari Rasulullah, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya daripada surah Ad-Dukhan ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Lihat kalimah muntaqimun juga di sini. Yang bermaksud, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan, yakni dengan pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Jadi balasan ini Allah sediakan sebagai balasan kerana Allah Maha Pembalas kerana mereka ini yang telah mengingkari perintah Allah. Okey, jadi sepatutnya kita gerun mendengar ayat-ayat sebegini kerana kita kena yakin Allah bersifat Al-Muntaqim. Allah akan membalas dengan balas yang setimpal dengannya kerana mereka ini mengingkari perintah Allah. Okey, kita lihat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Allah dah utuskan Rasul sebagai panduan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Namun ada sebahagiannya, ada setengah golongan yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi golongan inilah yang Allah sediakan pembalasan untuk mereka dengan sifat Al-Muntaqim Allah. Okay, kita lihat dalilnya daripada surah Ar-Rum ayat 47. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu. Di sini kalimah muntaqim, fantaqamna wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Okay, yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Jadi pada dalil ini kita boleh fahami bahawa Allah datangkan Rasul kepada kita, kepada umat sebagai peringatan, sebagai panduan untuk menyelamatkan umat. Namun, andai kata sebahagian golongan ini mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, maka tunggulah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan sentiasa mendoakan supaya kita semua termasuk dalam golongan yang selamat, golongan yang sentiasa taat kepada perintah Allah, kepada perintah Rasul. Okey. Jadi untuk tajuk pada kali ini, sekadar itu dulu perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Dan terima kasih atas sokongan anda. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.